Padahal Al-Hajjaj adalah seorang yang fasik dan bengih. Itu dia buat nota kaki kecil tu 790 di bawah. Dia kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi seorang amir yang zalim. Dia menjadi amir di Iraq selama 20 tahun. Dia banyak membunuh kaum muslimin. Di antara yang dibunuh adalah Abdullah bin Zubair bin Awam di Mekah. Hajjaj mati pada tahun 95 Hijrah. Tapi walaupun dia dikatakan begitu, tapi antara jasa dia ada. Zaman dia memerintah, dia tak bagi muka kepada golongan Syiah. Dia hambat keluar. Dia hambat mereka semua keluar daripada wilayah Iraq, dia hambat. Dan jasa besar dia ialah Quran yang kita baca. Bukanlah sampai orang ni tak ada jasa langsung. Mungkin orang-orang dia bertindak tegas itu adalah orang-orang yang pada dia rasa melawan kerajaan dia. Kalau mereka berkeyakinan melawan kerajaan itu sebagai ahlu bughah, maka pada dia menentang ahlu bughah. Pada dia lah. So kita kena imbang lah, kita tengoklah apa yang dia buat. Namun ada satu hari dia pernah jumpa dengan Anas. Di antara soalan dia tanya pada Anas, dia kata, Anas, antara kuda aku dengan kuda Nabi, kuda siapa bagus? Ini semua orang panggil soalan apa, Pak Mik? Soalan jenis pusat dua atas kepala ni. Saja bukan ada apa-apa pun, nak tengok kawan tu jawab macam mana. Antara kuda Nabi dan kuda aku, kuda mana bagus? Anas kata, ayat kencing kuda Nabi lagi baik pada kuda hang. Kata Anas. Dia kata nasib baiklah adalah Anas bin Malik, melahirkan anak murid seperti Sabit Al-Bunani. Kalau tidak, apa dia kata? Inni qad ra'aitu ru'usan qad aina'at. Aku dah nampak ranum dah kepala hangpa ni. Ranum sangat aku nampak kepala hang ni. Tapi kerana hang Anas bin Malik. Dan ada cerita, kata bila dia pergi, di sana ada Abdullah bin Umar nak semayang. Dia pergi dalam masjid, ada Abdullah bin Umar. Dia hidup, Nabi dah wafat kan, di ujung-ujung sahabat-sahabat. Bila dia tengok Abdullah bin Umar ada, dia kata pada Abdullah bin Umar, dia kata, hang makmum, aku imam. Jadi muskilnya pada orang ramai mereka kata, kaifa salaina khalfal imamul fajir, bolehkah kami semayang di belakang imam yang jahat? Dia berpanggil dia fajir. Fajir ni kadang kita terjemah jahat, kadang kita terjemah bengih, kadang kita terjemah perungui. Maka Abdullah bin Umar semayang belakang dia dan tidak pun mengulang balik semayang itu. Maka inilah dia kata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat yang sangat hati-hati dalam menjaga dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Hajjaj bin Yusuf adalah orang yang terkenal paling fasik. Maka Abdullah bin Umar terkenal dengan orang yang menjaga sunnah dan dia semayang di belakang. Satu orang yang terkenal Islam dia. Terkenal Islam. Kita ikhwan dalam Ahlus Sunnah ni dia ada satu pertimbangan. Pertimbangan apa? Orang ni, dia ni terkenal dari segi apa? Kita kata dia terkenal dari segi jahat. Orang ni jahat. Orang ni terkenal dari segi soleh. Dua orang ni, kalau kita sebut baik si jahat, baik si orang baik ni, bila kita sebut agama daripada orang ni, adakah jahat dia tu sampai orang menafikan dia itu Islam? Minum arak satu contoh, main judi satu contoh, bunuh orang satu contoh, katalah dengan bomo semua satu contoh. Adakah jahat dia tu sampai orang kata, orang bila sebut nama dia orang sepakat kami tak kata dia ni orang Islam? Adakah sampai macam tu? Kalau
tak sampai lagu tu, maka Ahlus Sunnah mengiktiraf sembahyang belakang dia boleh, zakat dia bagi kita boleh terima, dia mati kita boleh solat, dan dia nak menyertai jemaah solat lain pun boleh. Kalau ada apa-apa yang melibatkan kita perlu mengambil bantuan dia dan dia nak bagi bantuan, boleh. Tapi kalau sampai jahat dia buat tu memadamkan dia punya agama dia, bukan kerana dia minum arak, dia minum judi, tapi dia buat jahat ni, jahat yang sampai keliru lah nak kata dia Islam. Aidil Fitri, Aidil Adha dia tak raya, tapi selain daripada tu dia nombor satu. Dia ambil cuti, dia puasa, dia randuk api, dia pun wel-wel. Kalau sampai macam tu, maka orang, walaupun dalam IC dia Muslim, orang akan jadi tak berani nak sebut dia orang Islam. Kalau pergi tahap itu, maka dia dihalang. Dia dihalang daripada menjadi imam untuk solat kita, dihalang daripada nak bagi zakat kat dia. Kenapa? Dia kena bersihkan dahulu kedudukan dia. Tapi selagi tak jadi macam tu, takat perangai jahat-jahat biasa-biasa, maka apa yang ditunjuki oleh Abdullah bin Umar adalah sangat betul. Demikian juga yang pernah dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik yang bermakmum kepada Hajjaj bin Yusuf. Begitu juga yang pernah dilakukan oleh beberapa sahabat radhiyallahu anhum, iaitu salat di belakang Al-Walid bin Abi Mu'ayyid. Maka daripada tajuk itu kita tahu, ikhwan, apa hukum kita sembahyang di belakang satu orang yang pada kita iktiraf dia bid'ah, dia buat benda bid'ah. Antu cuba bagi perhatian, antu tengok bab solat. Satu bab, kita kata hal khusyuk, kita kata hal, pada kita solat ni benda yang kena jagalah. Tetapi dibincangkan bab ni, satu imam melakukan bid'ah. Sagi kita boleh tengok adalah hadis Bukhari. Ulama bahas pula berdasarkan sama ada dalam hadis ataupun perkataan daripada tokoh-tokoh Ahlus Sunnah yang dinakal oleh Imam Bukhari, seperti Al-Hasan Al-Basri. Bukhari buka bab dalam Sahih Bukhari, perkataan Al-Hasan Al-Basri dibincang. Kerana solat ni, kata, saya nak semayang, saya nak jaga cara Rasulullah semayang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi tu imam ni, daripada dia duduk usalli fardal subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati hadirina lillahi ta'ala imaman, kita kata dia buat dah. Saya nak semayang cara sunnah, tapi dia buat lagu tu. Adakah saya boleh mufarakah daripada dia? Kalau awal tajuk kita baca ni, tak boleh mufarakah. Dan kita bila masuk satu masjid, orang azan, kita nak tinggalkan masjid tu setelah orang azan, kita kena ada sebab yang syar'i. Sakit perut, diterima. Ada kepentingan lain, baru mai sembahyang teringat anak 5 tahun seorang-seorang duduk ada di rumah, imam dah takbir, orang dah bang dah, kita boleh lari pergi. Itu hal-hal penting. Tapi orang dah bang, kita tengok-tengok, Allah, dia ni jadi imam, kita pun berunduk pelan-pelan start motor pergi ke lain. Tak boleh, dia khilaf dengan sunnah. Tak boleh, khilaf dengan sunnah. Kena duduk sembahyang juga. Kecuali kita memang janji dengan orang, kita janji pada kawan tu nak jumpa di masjid tu sebelum bang kita nak bergerak. Elok-elok bang kawan, bukan Al-Fadil, kawan mai. Al-Fadil yang tunggu, kawan mai. Dan kita berada di tepi-tepi pagar masjid. Kalau kita nak beredar bolehlah. Tapi kita dah masuk dalam masjid, kita tak boleh beredar. Setelah orang bang, maka di situlah tempat sembahyang kita. Kecuali kita ni musafir, kita terlibat dengan jamaah takdim, jamaah takhir, kita boleh beredar di atas safar kita. Saja-saja tak boleh. Kerana benci ke imam, benci ke Tok Bilal, ataupun kita kata saya ni buat macam mana, mereka ni tak suka ke saya, ambil pergi mereka tak suka. Sebab masjid ni bukan harta pak tiri laki mak mereka. Masa nak buat masjid pun dia minta derma kita juga. So kita kena maka ada petunjuk daripada sunnah
kita ikutlah imam tu walaupun dia dalam keadaan macam mana punya gabai sekalipun. Tak cukup takat tu, kata dia Nabi SAW pernah bersabda. Kata Nabi Nabi kata salluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Nabi kata mereka salat mengimami kalian. Apabila mereka benar, kalian dan mereka mendapat pahala. Apabila mereka keliru, kalian mendapat pahala sedangkan mereka mendapat dosa. Ini daripada Nabi. Nabi sebut lagu tu dalam riwayat Al-Bukhari. Apa Nabi kata ikhwan? Dalam sebahagian riwayat berkenaan dengan solat, Nabi pesan pada kita beberapa perkara. Pertama, Nabi kata innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Satu, dijadikan imam untuk diikuti. Satu. Dua, Nabi kata fala takhtaliful imam, janganlah kita berselisih dengan imam. Maksud dia apa? Jangan dahulu imam, ataupun jangan sampai terkemudian teruk daripada imam, ataupun janganlah mufarakah dengan imam. Itu makna fala takhtaliful imam. Tadi Nabi kata dijadikan imam untuk diikuti. Lani pula Nabi kata fala takhtaliful imam. Ni pula hadis Bukhari yang kita jumpa ni, hadis Abu Hurairah ni. Nabi kata yusalluna lakum. Nabi kata sekiranya hampa pergi semayang dengan mereka, hampa pergi semayang dengan mereka, Nabi kata semayang dengan mereka, fa in asabu falakum. Kalau imam tu buat betul, yang jadi imam tu buat betul, Nabi kata hampa dapat pahala. Hang dapat pahala, dia dapat pahala. Nabi kata wa in akhta'u, kalau imam tu buat silap, dia buat silap. Termasuk dia buat silap ni, penulis kita ni dia ambil hadis ni, buah tajuk ni, di antara silap imam buat apa? Dia buat bidah. Silap. Dia buat benda-benda yang tak ada, dia buat. Wa in akhta'u, kalau dia buat silap, sama ada silap tu ataupun dia tersilap dalam semayang tu, dia terbuat perkara-perkara yang pada rakaat tu tak ada benda tu, dia terbuat. Nabi kata falakum wa alaihim, pahala untuk kamu sebagai makmum ada, dan dosa atas imam. Kalau semayang tu terbatal sekalipun, kamu dapat pahala sah semayang kamu sebagai makmum, yang kena ulang dia, bukan kamu. Kerana Nabi kata falakum, untuk kamu sebagai makmum ada pahala, wa alaihim, dan untuk mereka yang buat silap ni, imam khususnya, dosa atas dia, dan kena ulang balik sembahyang tu dia. Jadi hadis-hadis ni semua ni ikhwan bagi petunjuk pada kita, sembahyang ni satu ibadah, tak ada mufarakah. Tak ada mufarakah. Baik, saya baca sikit dulu. Sekali lagi saya akan terangkan sikit apakah yang dijelaskan oleh Imam Bukhari. Baik. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 110 Hijrah, pernah ditanya tentang boleh atau tidaknya salat di belakang Ahlul Bid'ah. Beliau menjawab, salatlah di belakangnya dan ia akan menanggung dosa bid'ahnya. Imam Hasan Basri tokoh besar, dia kata kalau kamu sembahyang di belakang Ahlul Bid'ah, sembahyang, bid'ah dia buat, dia akan tanggung. Kita yakin tu kan, kita sekarang ni ada masalah persepsi kan, kita yakin benda tu bid'ah, dia pula yakin benda tu sunat. Abang Man fikir kalau imam tu dia yakin benda tu bid'ah, dia yakin bid'ah, dia nak buat? Dia tak buat. Dekat dia tak ada lah masalah. Dia nak usalli ke, pendek kata sebelum nak solat dia nak retuk kuman lagu mana pun dia boleh retuk kuman lah. Kita tak boleh pasal kita kata sembahyang ni start dengan cara Nabi. Apa-apa berkaitan dengan solat, sebelum solat, apa-apa benda yang berkaitan dengan solat sebelum solat, apa-apa perkara yang berkaitan dengan solat setelah solat, kesemuanya kena seperti Nabi. Kama ra'aitumuni, kamu buat exactly macam tu ra'aitumuni, apa semua tengok aku buat.
min awal takbir ila akhir salam, ila akhiriha as-salam, daripada awalnya takbir sampailah di hujungnya adalah salam. Imam Bukhari, kata penulis kitab kita, Imam Bukhari dia memberi bab tentang perkataan Al-Hasan Basri dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari dia buka bab dalam Sahih Bukhari, ikhwan, bab berkenaan dengan perkataan Imam Hasan Basri. Imam Bukhari buka bab tentang imamatil maftun wal mubtadi', salli wa alaihi bid'atuhu. Bukhari buka bab ni. Bab ni adalah ucapan daripada Imam Hasan Basri, iaitu bab imamatil maftun, iaitu bab berkenaan dengan imam yang terfitnah, imam yang difitnah. Terfitnah, difitnah. Imam itu sendiri terlibat dengan fitnah. Fitnah ni apa dia? Ujian. Sama ada dia sebagai imam tu ada ujian yang besar, ataupun dia tu bila dia nak semayang, dia buat benda yang menjadi fitnah pada ibadat dia. Berkenaan dengan imam yang terfitnah, wal mubtadi', dan imam yang bid'ah. Qala Al-Hasan, kata Imam Hasan Basri, kalau kita jumpa satu imam yang terfitnah, kita ambil pada bahagian pertama, apa dia? Dia terfitnah, rakyat tak suka kat dia, rakyat bangkit memberontak dengan dia, ataupun dia tak suka dengan rakyat, seperti mana Sayyidina Osman bin Affan, dia termasuk dalam kalangan imam yang terfitnah. Ataupun imam ni memang rakyat tak suka, apa sebab? Jahat suruh, dia terfitnah. Satu bab, kita pergi semayang belakang dia. Wal mubtadi', yang kedua, imam ni seorang yang bid'ah, dia start semayang dengan benda-benda bid'ah. Qala Al-Hasan, kata Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri kata, salli wa alaihi bid'atuhu, dia kata semayang juga dengan dia, wa alaihi, dan ke atasnya dosa bid'ah dia, mufaraqah tidak. Itu perkataan besar daripada Imam Hasan Basri. Al-Imam Al-Bukhari, ikhwan, dia bawa cerita tentang Osman, tentang Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, annahu dakhala Uthman, dia ni adik-beradik Osman. Masa Osman dalam suasana dikepung tu kan, rumah Syarif boleh bayang satu pemimpin termasuk dalam Khalifah Ar-Rashidin mencatat sejarah awal, rakyat kepung dia sampai peringkat dia tak bagi dia keluar rumah, pergi semayang pun tak boleh, tak pernah jadi. Daripada Nabi lawan dengan kafir tu kan, mai Abu Bakar tak ada lagu tu, mai Umar tak ada, sebelum nak boleh Ali boleh dia dulu, mai dekat dia kena yang tu. Rakyat yang menentukan langkah dia, rakyat buat betul-betul kat dia. Maka Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, dia jumpa Osman dalam keadaan wahwa mahsur. Osman kena kepung macam tu. Dia kata sepatah dekat Osman, dia kata apa? Dia kata innaka imamun ammatin. Dia kata, Osman, sesungguhnya kau ini adalah imam yang ammah, pemimpin yang pimpin semua orang. Allah doktor. Saya kecil mana 8.2. Lepas saya doktor. Allah akbar. Hafizah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau doktor, saya tahu doktor dia, saya sengak dulu tadi. Baik. Innaka imamun ammatin, kamu adalah imam yang ammah. Wa nazala bika ma nara. Dia kata apa? Kami sekarang ni nazala bika ma nara, telah tertimpalah pada hang ni apa yang kami duk tengok lah ni.
Apa dia? Hang sampai nak keluar rumah tak boleh Osman. Wa nusalli lana imamu fitnah wa nataharraju. Kami hari ni wa nusalli lana imamu fitnah. Kami kena semayang dengan satu imam, dengan satu orang yang dilantik. Depa tu kepung hang, lepas tu depa tak bagi hang keluar semayang. Lepas tu depa pergi duduk tempat hang jadi imam, dan depa suruh kami ikut hang, ikut depa. Depa ni benar-benar imam yang membawa fitnah. Dan kami ni Osman, wa nataharraju, kami serba salah. Antara ikut dengan tak ikut, kami jadi serba salah. Kami takut dosa. Sebab hang ada. Kami sangat takut dosa. Artinya rakyat Sayyidina Osman mengakui kata ini imam-imam jahat ni. Ini imam-imam yang fasik ni. Depa tak bagi Osman keluar. Lepas tu depa ambil alih. Osman duk ada, kuasa dia belum batal, dia tak mati lagi, dia pun tak memindahkan kuasa dia, tapi depa dah tak bagi hang keluar, dan depa ambil alih tempat hang. Depa paksa kami ikut depa. Kami ni Osman nataharraju, kami sangat takut dengan kami ikut depa ni, tinggal hang, kami berdosa kerana hang adalah imam kami. Yang salih adalah hang, yang fasik adalah depa. Tengok apa dalam riwayat Bukhari, anda tengok apa Osman jawab yang menjadi jawapan pada tajuk kita ni. Depa tu jahat. Pertama, depa buat benda fasik. Yang kedua, depa buat benda bid'ah besar. Tak ada dalam agama ni kita duk pergi hajar orang macam tu, sedangkan dia pemimpin, dan dia pula khalifah as-sani. Dia khalifah as-salis, khalifah yang ketiga. Kata Osman jawab. Osman kata, as-salatu ahsanu ma ya'malun nasu. Osman kata, hampa memang mengadu kat aku tentang semayang. Hampa tengok nasib aku tak boleh keluar. Dan hampa tengok ada imam-imam yang ni nak kata tak ada tauliah betul lah. Kan? Imam-imam ni semua membawa fitnah, dan mereka paksa hampa semayang belakang mereka. Aku nak kata sepatah dekat hampa, sesungguhnya as-salatu ahsanu ma ya'malun nas. Sembahyang ni satu benda, satu amal yang paling baik yang manusia boleh buat. Sembahyang, hampa kena ingat, sembahyang ni satu benda yang cukup besar manusia buat. Fa idza ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahum. Ini perkataan Osman. Osman kata, apabila manusia ni buat baik dan mengajak pada baik, maka kamu ikutlah bersama dengan dia. Osman tahu dia tu jahat, tapi kerana semayang ni, dia ajak kamu pergi semayang. Dan semayang ni satu amal yang manusia boleh buat yang paling baik. Kalaulah mereka tu jahat-jahat, tapi mereka ajak kamu pergi semayang, maka semayanglah bersama dengan mereka. Wa idza asa'u, kalau mereka ajak hampa buat jahat, fajtanib isa'atahum, maka jauhilah kejahatan mereka. Imam Bukhari ambil perkataan Osman ni sebagai jawapan, menyokong apa yang disebut oleh Al-Hasan Al-Basri, bolehnya kita semayang di belakang orang fasik dan ahli bid'ah. Boleh. Tapi apa kita kena pastikan? Jangan kita ikut bid'ah dia. Kan kita ni suka ada terikut hubub taklid. Kita ada suara imam tu elok sikit, suara dia elok sikit, dia buat lagu bayati ke, lagu apa ke, kita pun lembut hati, tangan pun angkat, amin, amin. Janganlah, jangan ikutlah. Tapi unik dia ikhwan. Apa dia unik? Solat ni, satu benda dalam solat, satu perkara berkaitan dengan solat setelah dua kalimah syahadah yang tak ada mufaraqah. Bahkan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar bawa perkataan lain daripada Osman. Dia kata, man da'a ila salati fa'aji man da'a ila salati fa'ajibuhu. Bila siapa pun ajak kamu untuk salat, maka salat dengan dia. Kalau yang dia ajak tu adalah salat, sampai masa salat daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kita tak berkenan dengan perangai dia yang tak senonoh tu, kita tak berkenan dengan amal-amal dia. Dia ni turun gua mana tak tahu lah, dengan ratib, pergi jumpa Nabi Khidir atas gua tu,
pelik-pelik. Nabi Khidir pula bagi kat dia, tahu kat dia apa dia. Nabi Khidir kata dia tak boleh jadi makmum, dia mesti jadi imam. Dan dia tak boleh sembahyang seorang. Tak mana dia pergi, dia mesti ada. Nah, kita dengar dia kata lagu tu, kita tahu dah dia nak bak-bak kita. Dia nak bak kata kita makmum, dia imamah. Tak ada tempat lain. Jemaah yang dekat tak ada. Dah solat dah, fardu dah masuk. Dan dia mengajak kita untuk solat. Dia solat macam mana? Dia ikut step dia. Dia azan. Azan dia semua betul. Hanya dia ke depan nak jadi imam. Maka ikut dia. Tak usah buat jemaah yang baru. Semayang dia. Tapi ingat, apa yang dia buat jangan ikut. Dan dia sami Allah liman hamidah, dia duduk berkelupak macam ayam berkepak macam mana kan? Jangan ikut. Tapi untuk mufaraqah, Nabi tak bagi. Jangan ikut. Teruskan cara kita. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Fala takhtaliful imam. Kedua Nabi pesan, jangan khilaf dengan imam. Yang ketiga Nabi pesan, kalau kamu sembahyang tu betul, kalau apa yang mereka buat tu betul, yusalluna lakum, hampa pergi sembahyang dengan depa, fa in asabu falakum, kalau depa buat tu betul, hampa dapat pahala, depa dapat pahala. Wa in akhtau, kalau depa buat silap, depa buat salah, Nabi kita falakum wa alaihim, ke atas kamu tetap pahala, ke atas mereka menanggung dosa. Sahabat Rashid, sehingga kan tak ada orang sunnah ni nak pergi mana-mana masjid. Tak ada. Jadi tak timbul siapa jadi imam. Sebab kita ikut dia Pak Amir dari takbir bagi salam Habis salam tak nak suruh ikut dia. Fantashiru fil ardi. Quran kata pergi mana nak pergi. Mana ada ikut zikir bersama imam? Tak ada. Itu semua syarat-syarat orang buat, kita tak payah ikut. Kita duk ikut sembahyang tu pun jenuh duk pedor. Jenuh duk pedor, rasa menapas di ujung nyawa dah. Pasal dengan dia punya lok-lak lah, teruk sangat. Bagi-bagi salam tu kita lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istighfar tu macam ikan masuk ke laut balik oh, lega. Maka dia punya baca sunat-sunat dia punya wirid-wirid dia tak ada kena mengena dengan kita. Kita hanya disuruh ikuti jamaah sahaja. Titik. Tinggallah dia. Pergilah buat sunat macam kita. Ikhwan, saya kata tadi, Nabi SAW dalam hadis ni, hadis yang penulis bawa pada kita ini, hadis Bukhari ini, muka surat 537 tadi, mereka salat mengimami kalian apabila mereka benar, kalian dan mereka mendapat pahala. Apabila mereka keliru, kalian mendapat pahala sedangkan mereka mendapat dosa. Ini hadis Bukhari. Kalau ikut nota kaki tuan kita Bukhari, Ahmad, daripada Abu Hurairah. Betul. Dalam Bukhari dia riwayat daripada Abu Hurairah. Antum, hadis ni dalam Fathul Bari, Ibn Hajar cerita, hadis ni para ulama bincang, membawa kepada jawapan-jawapan yang kita belum terokai. Kita tak jumpa. Kita ni kalau kita sembahyang dengan imam, saya bagi satu contoh. Kita pergi sembahyang subuh, pagi Jumaat, Abaman, ada apa? Sujud sajadah. Okay. Sujud sajadah ni dia kira rakaat ke tak? Dah, pasal dia nama sujud sajadah. Pasal kita lalu ayat sujud. Betul? Baik. Nabi bila-bila sekali Nabi buat. Tu Nabi Nabi pernah baca ada Alif Lam Tanzil pagi Jumaat, baca sabit hadis yang sahih. Tapi Nabi baca kullu usbu' ke? Tiap minggu ke? Dah. Kita tiap minggu. Pasal kita suka beramal. Bagus. Tak apa, it's okay. Baik. Kita sembahyang. Kita pun get ready dah. Imam pun baca ayat kharru sujadan. Nak. Kita pun sujud lah. Sekali imam pergi rokok.
Imam pergi rokok. Kita dah sampai tanah dah, landing. Kita dah landing dah. Imam, kita boleh perasan dah ke? Kita boleh perasan. Sekali kata imam kata Sami Allah. Pasal apa Sami Allah? Lepas tu imam kata Allahu Akbar. Kita kata pi dah. Bila imam kata Sami Allahu liman hamidah, makmum semua bangkit berdiri. Imam pergi sujud. Makmum duk tengok imam. Macam mana ni? Kami tak rokok. Imam dia rokok. Alamak, ini bukan alamak ada tu. Kalau nak jadilah, dia tak jadi. Tapi mana nak tahu satu hari subuh yang dingin, yang sejuk kan dia boleh jadi, terlupa. Dia akan jadi cempak. Imam sujud sekali, imam duduk antara dua sujud, imam sujud, makmum duduk kerakiang situ. Makmum tak dapat apa rakaat lagi. Imam bangkit Allah. Imam dengan rasa tak bersalahnya bangkit. Imam sambung. More best lagi imam buat ke mana? Dia masuk rakaat kedua, dia tak baca Fatihah, dia sambung ayat tu. Memang imam betul-betul. Dia memang dia bangkit pada sujud bukan baca Fatihah, sambung ayat. Tapi dia dah bantai dengan rokok, dengan sujud. Kalau berdasarkan hadis ni, tetap tidak mufaraqah dan semayang dia tak rosak. Tak. Kenapa? Abang tengok ini kaedah yang ada dalam mazhab Syafi'i. Ini kaedah dalam Sabilal Muhtadin ada, dalam Bughyatul Tulab ada, dalam Majmu' ada, dalam Fathul Bari pun ada. Apa kaedah dia? Kaedah dia apabila seseorang melakukan perkara yang boleh membatalkan salat dengan sengaja, tetapi pada masa dia melakukan perkara itu dalam keadaan terlupa dan tiada mengetahui akan hukum haramnya, dan masa itu tidaklah lama, maka tidaklah membatalkan salatnya. Salat siapa? Salat orang yang salat itu tak batal salat. Jadi kita tak payahlah duk pergi buat lama ya kau belaga imam semayang lain lah. Tak payah. Kalau ikut Imam Ibn Battal, dia kata apa? Dia kata tak akan batal semayang tu, kerana Nabi dah bagi jaminan hadis ni. Tetapi fuqaha khilaf pandangan. Cuma saya nak kata, adakah tidak fuqaha kata apa-apa terjadi dekat imam, dia pergi tambah sujud ke, dia tertambah rokok ke, benda tu tambah rukun. Apabila satu orang tu tambah rukun dengan sengaja, lagi diketahui akan haramnya, dan masa penambahan itu lama, maka batal sembahyang dia. Tapi dia buat ni terlupa tak akan batal. Maka apakah makmum kena buat? Makmum tak payah sembahyang lain. Kerana cuma makmum kena tahu, imam kena tahu lah. Bila imam dah dapat satu rakaat, dia berdiri macam tu, makmum pun dah berdiri dah, imam teruslah baca Fatihah, baca surah bagi habis. Lepas tu imam rokok, makmum ikutlah rokok. Maka imam rokok yang rakaat kedua, makmum rakaat bersama. Sekali imam sami Allahu liman hamidah, imam angkat tangan, Allahumma hdina fi man hadait. Makmum yang mazhab Syafi'i angkat apa? Angkat kaki. Dah angkat tangan lah juga. Ni satu rakaat dua kali kunut, tak apa. Ini kunut imam dan kita sebagai makmum follow dia. Lepas tu imam sujud, antara dua sujud, imam sujud, imam buat tahiyat akhir, imam bagi salam kanan dan kiri. Apa makmum kena buat? Bangkit tambah satu rakaat lagi. Maka imam stay situ, jangan buat apa, stay situ. Bila makmum dah dapat rakaat, makmum bagi salam, sama-sama sujud sahwi. Semayang tidak rosak kerana hadis ni. Nabi kata yusalluna lakum, tetap semayang dengan mereka. Fa in asabu falakum, kalau sembahyang tu betul, dua-dua dapat pahala, makmum dan imam. Wa in akhtau, kalau berlaku silap, wa alaikum falakum, kamu tetap dapat pahala, wa alaihim,
jenayah ni imam akan tanggung. Tapi kerana imam buat dengan terlupa, maka tidak berdosa. Maka hadis ni menolak dosa kepada orang yang silap dalam salat, terutamanya imam. Bahkan hadis ni bahas juga dalam bab apa? Imam yang sembahyang terawal waktu. Apa tak tahu, dia tengok-tengok macam masuk waktu. Azan dengan apa ni semua orang tak mai. Dia azan orang mai lah. Dia kata Syekh Kamat. Syekh tu pun Kamat, dia jadi imam. Niat sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istighfar, duduk baca doa. Tak tu baru dengar masjid azan. Imam tengok-tengok, Allah baru masuk. Maka apa Nabi kata? Untuk makmum pahala dan sah sembahyang, imam tu kena ulang lagi. Makmum sah sembahyang dah, tak payah sembahyang dah. Ada tak imam kata lagu tu? Ada tak para imam kita kata lagu tu? Ada. Tak payah sembahyang dah. Kerana Nabi kata, falakum, untuk kamu dapat pahala. Maka kita ni ikut tu, ada pahala untuk kita. Dan pahala ni, para ulama mula bahas maksud pahala tu apa dia? Maksud sah semayang kita ke? Ataupun maksud pahala berjemaah tu kita dapat? Ulama khilaf nak faham benda ni. Tapi ada ulama faham dua-dua sekali. Jadi artinya, bila jadi apa-apa dalam solat, dia tak perlu apa? Tak perlu jadi kalut lah. Termasuk hadis ni dibawa dalam masalah apa? Kalau imam solat terlupa ambil uduk. Allahu Akbar semayang. Assalamualaikum. Ataupun dia ambil wudu tak habis pakcik. Dia basuh muka, dia basuh tangan, dia sapu kepala, kaki tak basuh. Masa duduk tahiyat akhir, makmum duduk parti. Makmum kan jenis makmum duduk parti. Awak kaki kering, awak tangan dia basah. Makmum ni kata kompom dah, imam lupa basuh kaki. Habis sembahyang, makmum kata imam ambil wudu tak basuh kaki. Allah, dia kata betul ya. Dia kata betul kena gaang. Orang dia dapat 4 rakaat. Apa hukum sembahyang makmum? Sah. Sembahyang imam dia pergi buat lain kan. Maka tak payah kita buat iklan, buat satu surat, tuan-tuan siapa yang sembahyang 2 minggu sudah asar tu, semua kena qada balik. Tak payah qada lah mangkak. Kerana ada imam kata sah, tak batal. Kerana tu ikhwan, hadis ni peranan dia sangat besar bagi kita ikhwan. Sangat besar. Ya Abang Syarif. Kalau jadi kesilapan, selalunya makmum akan bagi apa? Subhanallah kan? Kekurang. Jadi berapa kali sepatutnya makmum tu bagi, kalau imam tak ikut, dia kena stop. Sampai berapa kali atau dia duduk kata subhanallah, tak lebih semua makmum kata subhanallah, imam. Jadi atau ada syarat untuk kita ni. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Abang Syarif kata berapa had kita bagi subhanallah. Saya katakan Allah maha mengetahui. Kita had bagi subhanallah ni kalau boleh tak usah lebih daripada 3. Sebab kalau kita bagi lebih daripada 3, habis sembahyang kita. Dia akan jadi kacau. Kita kata subhanallah. Nampak dia duduk pergi tak? Subhanallah. Subhanallah. Cukup ah. Maka biar dia dengan kesilapan dia. Kita ni, katalah rakaat tu adalah rakaat memang duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Imam lajak naik. Bermakna asar nak jadi 5. Dia lajak naik. Kita kata subhanallah. Duduk dengar dia duduk baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Subhanallah yang kadar dia dengar ah. Dan berulang kali kita kata lagu tu, bermakna dia sepatutnya peka lah kan. Nampak dia lagu duduk pi juga. So kita kekalkan dalam keadaan kita punya tahiyat. Kita tunggu dia turun. Dan sekali kita bagi salam sekali dengan dia. Dan kita peringat pada dia, imam 5. Kalau dia insaf, dia kata 5, dia sujud sahwi. Dan kita sujud sahwi. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud kata, bila kita sujud sahwi, iblis akan menangis terasa-rasa. Syaitan akan menangis. Dia kata anak Adam telah mengingati Tuhan dia. Tapi kalau dia tak buat, dia kata pasal apa? 5 pula. Dia duduk bertahan.
maka kita buat. Syekhul Islam kata kita buat sujud sahwi. Setelah bagi salam. Kerana kita baca dalam hadis ni, Nabi ada jenis kesilapan, kelupaan Nabi dalam solat, Nabi akan pilih luar solat untuk sujud sahwi. Ada kelupaan Nabi dalam solat, Nabi pilih untuk buat sujud sahwi dalam solat. Jadi dua-dua hal itu sabit secara sahih. Cuma ada khilaf mazhab Syafi'i dengan mazhab Malik. Mazhab Malik dia lebih aula sujud sahwi luar solat. Asy-Syafi'i dia kata lebih aula dalam solat. Tapi kalau kita tengok hadis, ada jenis kesalahan Nabi buat, Nabi lupa, Nabi pilih luar solat. Ada kesalahan memang dalam solat Nabi buat, Nabi pilih dalam solat. Jadi kita tengoklah benda tu. Kita buat lagu tu. Ya, baca dia. Yang imam dia buat 5 kan. Ya. Kita tengok dia takkan dia sambung dia tambahkan 5 daripada dia sujud sahwi. Jadi ada kita yang tak tambah rakaat kena sujud sahwi sekali. Ya, pasal dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau kita tak buat, Ustaz, Kita tak buat, kita ingkar imam. Semayang kita taklah batal, tapi kita termasuk imam yang Nabi kata tu. Imam ketegak, makmum ketegak. Itu sah, ikut. Apa dia, Abang Man? Ustaz, dia nak kalau imam tu dia selalu baca kunut. Tiba-tiba dia lupa, dia tahu dia lupa. Kemudian dia sujud sahwi. Perlukan kita makmum yang tak baca kunut. Iya. Abang Man memberikan soalan pada hari kedua daripada tahun baru ini. Soalan anjakan paradigma. Abang Man kata imam kunut. Kita mengaji kunut tak ada lah. Lepas tu dia terlupa dan dia ikut follow dalam mazhab Syafi'i, jabar dengan sujud sahwi dia buat. Ketika dia buat sujud sahwi, kita makmum ni, makmum lain akan ikut. Kita makmum yang berpegang kunut tak ada. Adakah kita kena sujud sahwi? Ya, jawapan dia ya, kita sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Kerana dua hal. Yang pertama, kerana sujud sahwi itu sunnah. Sujud sahwi itu wujud dalam hadis yang sahih. Dan yang kedua, dijadikan imam untuk diikuti. Ini bahagian imam buat yang ada dalam sunnah. Kita percaya sujud sahwi itu ada, imam pun percaya ada. Cuma beza kita dengan imam apa dia? Pada kita, kes ni tak perlu sujud sahwi. Pada dia, kena. Tapi sujud sahwi itu sunnah tak sunnah? Sunnah. Maka kita ikut yang sunnah saja. Kenapa sujud sahwi awak ikut, kunut awak tak ikut? Kerana pada kita kunut tidak sunnah. Kita percaya kunut, dalil dia tak kuat. Tapi sujud sahwi sahih. Bukhari ada, Muslim ada, sahih. Maka kita pun menyertai sujud sahwi. Kita janganlah berdiri buat cegak, lagu tu tak mau sujud. Kata bukan aku salah, hanya salah. Jangan ada imam kita. Jangan kita khilaf dengan imam. Kita khilaf pada bab-bab yang tak ada kaitan dengan sunnah je. Boleh apa, Man? Baik. Lagi satu saya nak kata apa, ikhwan. Apa sahaja tindakan imam dalam solat yang dikatakan keliru, hadis ini menjadi hujah pada kita bahawa perbuatan dia tak membatalkan solat. Termasuk imam semayang 5 rakaat, tak batal solat dah. Dan ada tak mazhab kata kalau imam semayang 5 rakaat kita boleh ikut? Ada. Ada tak pandangan lagu tu? Ada. So artinya apabila berlaku satu masalah dalam satu slot solat tu, jangan cari jalan untuk mufarakah, jangan. Cari jalan untuk perbaiki. Cuma masalah dia Basidin, kalau daripada awal kita tak belajar, itulah masalah kita. Masalah tu dia katalah dia sebagai contoh, masuk rakaat pertama, dah habis dah baca semua, dah habis dah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dia rakaat, Allah Akbar, dia balun sujud. Makmum, Allah, jadi orang belatuk terkejut. Alamak, sujud pula. Kita buat apa? Dia lupa. Maka kita katalah Subhanallah. Kita boleh kata. Dan saya berani juga katalah. Tapi taklah berani sangat. Beranilah juga kata. Selain dalam sunnah kata Subhanallah.
Kita juga boleh kata sepatah, kalau kita kata subhanallah ni imam ni lagu tak dengar, kita boleh ungkap satu perkataan yang menyedapkan dia. Masalah kita kata rukuk, kata subhanallah rukuk. Jangan duk pergi tambah hang pasal apa imam, jangan. Satu perkataan saja. Rukuk. Dia satu zikir yang masih tidak ajnabi, yang masih ada kaitan dengan solat. Nak ingat dia tu subhanallah, dia macam duk pi tak tentu Allah. Dia rukuk. Dia macam terkejut, dia bangkit. Dia bangkit daripada sujud mai balik ke ni. Tak apa, tak batal sembahyang dah. Sebab dia kembali pada tamam, nak menyempurnakan. Dia dah baca Fatihah, cuma hak tadi tu dia terlajak. Kan tadi kaedah, apabila imam siapa-siapa solat melakukan satu tindakan yang boleh membatalkan solat, sekiranya dilakukan dengan sengaja, lagi diketahui akan hukum haramnya, dan masa dilakukan itu agak panjang, maka barulah batal solat dia. Tapi dia buat tak sengaja dan sah, dia tersujud, kita berkata subhanallah, dia sedang terus dia bangkit, Allahu Akbar, dia bangkit berdiri, dia rokok balik, i'tidal balik, dia sujud balik, kita ikutlah. Maka saat lagi dah habis dah, dia dijabarkan, diminta sangat-sangat buat sujud sahwi. Itu memang ada dalam sunnah yang sangat jelas. Jadi artinya saya nak kata tu, tak ada lagi habis-habis bagi salam tu kita kata imam sembahyang lain boleh tak? Kami mengelan je. Dah, sembahyang tu sah. Sembahyang tu sah. Tapi ada ulama lain kata kena sembahyang lain? Ada. Tapi macam Imam Ibn Qayyim kata dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in, apabila ada satu masalah membabitkan satu penyelesaian, satu pandangan imam agak kira batal, satu pandangan imam agak mudah, boleh, dan dia bawa dalil, Imam Ibn Qayyim kata pilihlah yang mudah dan tidak bertentangan dengan nas. Ulang balik solat, ada tak ulama kata? Ada. Tapi tak payah ulang balik. Ada tak ulama kata? Ada. Kalau saya kata lagi satu, tu kita ada kitab Al-Mughni, Imam Ibn Qudamah. Imam semayang. Dia semayang, dia bagi salam. Tak tahu apa, dia bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang kata imam korang. Dia kata korang apa? Korang jam. Dia kata dah daripada rakaat korang. Betul? Sunnah ajak kita macam mana? Ulang balik sembahyang ke? Dah. Bangkit, Allahu Akbar, sambung balik, sambung rakaat tu. Walaupun ada imam kata masa tak boleh panjang, itu pandangan para imam. Hadis tak main macam tu. Dia Allahu Akbar, takbir balik, masuk sembahyang. Tapi dia orang kata kereta api dah pergi Johor dah ni. Tak, ni bukan kereta api, ni ETS. Tapi boleh hambat. Boleh hambat. Masuk balik, rokok, sambung balik. Sebelum bagi salam, sujud sahwi. Tapi kes macam ni, kalau kesalahan lagu ni, Nabi akan buat sujud sahwi lepas daripada bagi salam. Baru Nabi buat sujud sahwi. Dan ada para fuqaha kata, kita semayang, ini kita nak ambil, tak ambil hal kita lah. Kita semayang. Masuk rakaat ketiga, angin nak keluar, jenuh tahan, jenuh duk lawan, nak pi dah fil alamin innaka hamidum majid. Kira duk ya je, dah tak ada habis majid pon. Kita nanti sakit hati macam mana tu kan. Ada tengok, kalau satu orang tu ada pandangan dalam Al-Mughni Ibn Qudamah, kalau satu orang tu solat, dia terbatal apabila telah sempurna apa? 2 rakaat sempurna, dia nak masuk yang ketiga, batal. 3 rakaat sempurna cukup, nak masuk yang keempat, batal. Imam kata, ada tak pandangan imam hak kata pelik macam saya kata ni? Ada. Apa dia? Dia pergi ambil wuduk balik, dia datang balik, tambah satu saja. Macam tawaf lah. Macam tawaf tu. Lagu tu tak payah dapat takbir mula. Pasal apa? Pasal sunnah,
kesemuanya tak pernah merujuk kepada ulang balik sembahyang. Tak ada. Sempurnakan. Kecuali nak ni balik yang mana? Dah habis dia kurang lagu tu. Dia kata malas saat ni buat lain. Dia yang memutuskan diri dia dengan solat. Dia putus diri dia. Buat tak ni aku buat lain, ada mayang lagu ni ingat main lah. Tapi dah Allah mahu dia peras pula. Aduh tak ni lah, nak sikit perut kamjat lah perut ni. Maki perut dia kamjat. Dia pergi ambil wuduk. Masa dia nak ambil wuduk mai balik ni, masa ambil wuduk tu dia tak anggap putus mualat. Di sisi mazhab Syafi'i mungkin tak boleh, tapi di sisi pandangan lain boleh ke tak boleh lagu tu? Boleh. Tapi pandangan-pandangan lagu ni dia ganjil dekat kita. Walaupun imam-imam ada sebut, tapi dia ganjil. Dia ganjil. Macam dalam Sunan At-Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar. Tapi cuma hadis ni para ulama kata dhaif. Kemudian para ulama lain kata, iyalah walaupun dia dhaif, tapi dia tak ada hadis lain. Inilah satu hadis menjadi satu petunjuk untuk masalah. Untuk selesai satu masalah. Kita duduk tahiyat akhir. Kita duduk dah tahiyat akhir. Tak dan baca at-tahiyatu lillah. Tak dan baca at-tahiyatu lillah, duduk kentut. Batal solat. Dianggap batal semua ke solat kita. Dia orang bawa hadis At-Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar, tapi hadis ni dhaif. Dia kata bila kita duduk tahiyat akhir saja sempurna solat kita. Hanya belum sempurna salam saja. Tapi bila kita ada keuzuran berlaku, maka itu tidak menyebabkan kita kena ulang balik satu sembahyang daripada awal. Syafi'i tak pakai pandangan ni. Tapi dalam Tirmizi hadis ni ada, hadis Abdullah bin Umar ni ada. Ia menyebabkan sebahagian daripada ulama Syafi'i pun berbincang tentang hadis ni. Cuma kebanyakan kita tak pakai. Kita tak pakai. Bila tak pakai, dia jadi macam benda yang pelik berbenar lah. Jadi pelik macam mana. Dah lah kuno tak ada, sujud sawi pun tak ada. Allah, pelik berbenar. Ikhwan, ya benar. Ya boleh. Katakanlah kalau kita masbuk dengan imam tu, kita tahu dia dah lepas kita selesai solat kita kena sujud sawi juga. Ya, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Abang Syarif kata kita masbuk, masa kita masbuk imam sujud sahwi. Okay? Betul? Imam sujud sahwi. Masa kita masbuk imam sujud sahwi. Kita takbir kan? Kita takbir. Bila imam sujud sahwi, kita ni apa rakaat tak dapat pun, bila imam sujud sahwi kita kena sujud sahwi. Kita nanti pening apalah nasib aku. Satu salah aku tak buat, aku kena denda dah dijadikan imam untuk diikuti. Ya, maksudnya kita dah pertengahan lah kita dah buat, tapi imam tu dah buat silap dulu awal lah. Kita terlepas mungkin satu rakaat sebelum imam bagi salat awal sujud tu, kita dah ikut satu rakaat. Lepas tu imam sujud sahwi, kita ikut kita ikut juga. Okay. Selepas kita bagi, sebelum kita bagi salat, pada kita nak bagi sujud sahwi, tak perlu. Tak perlu. Pasal lepas tadi ni kita dah putih dengan imam. Pasal kita dah buat dengan dia sujud sahwi, itu saja dituntut. Adapun lepas tu kita tak payah buat apa-apa dah. Tak apa. Hanya kerana imam saja. Lepas tu imam tu dia boleh sebutan tentunya dia rokok, tapi dia sujud. Kan? Ya. Kita boleh lah kan. Tapi bila orang duduk dia mangkit-mangkit, dia tak bisa buat lain lah. Allah. Kita boleh sambung tak? Kita boleh sambung. Kita boleh sambung sebab sembahyang kita tak usah. Berdasar hadis tadi sembahyang kita tak usah. Kalau bila dia kata buat lain, memang confirm sembahyang dia batal pasal dia bercakap dengan kalam ajnabi. Batal So pada masa tu kita nak rokok terus, kita nak tidur pun boleh. Buat sendiri terus, habiskan. Boleh. Berdasarkan hadis ni. Ataupun kita tak mau buat lain. Kita duduk dalam saf, dia pusing. Dia kata, alamak, sorry buat lain. Seorang daripada kita boleh terus ke depan saja. Allahu Akbar. Dia tu terpinggir dengan sendirinya. Kita jangan kata minggir lah. Automatik. Pergi ke depan dia. Tak pi depan pun tak apa. Orang yang dekat tu
dalam hadis Abi Daud, tapi hadis dia juga dhaif. Dalam hadis Abi Daud dia kata wasitu imamakum, tengahkan imam kamu. Jadi kawan yang duduk tengah tu dia yang angkat suara. Bila kawan tu kata buat lain terus dia kata Allahu Akbar. So kawan yang bercakap tu dia kena sedar diri dia kena pergi belakang jadi makmum. Dah nak buat lain ambil dia belakang. Boleh tak ada apa. Semuanya tak batal. Tak perlu kita nak Tapi hak saya kata ni semua tak mesti kita ikut. Cuma saya nak mendedahkan ada pandangan macam tu. Itu saja. Manakala kita bila kita pergi ke masjid kita akan terikat dengan siapa jadi imam. Tapi malanglah kalau orang jadi imam tak tahu benda ni, tak tahu kata hadis ni ada. Orang Melayu kata apa? Nasi dah jadi bubur. Dia nak habaq kata apa? Tak boleh buat apa. Sedangkan kita tak kata nasi jadi bubur. Kita kata tak apa jadi bubur. Kita buat bubur lembut. Bagi nak supaya benda tu tak buang. Benda tu taklah jadi tak bermanfaat. Solat tu masih hubungan kita dengan Tuhan. Masih ada hubungan kita dengan Tuhan. Nabi boleh pegang apa? Nabi pegang budak, Nabi rokok. Ialah dengan saya pun tak tahu zaman hari tu budak tu pakai pampers apa. Kan lampin macam mana. Hadis dengan berani yang datang tak cakap semua tu. Hadis pun tak cakap pasal budak tu khatan ke tak khatan, umur budak tu berapa. Yang kita jadi bahas kita ni. Hadis tak main buat lagu tu. Hadis cerita Nabi buat lagu ni, Nabi buat lagu ni. Baca khutbah pegang budak. Sedangkan syarat dalam mazhab Syafi'i, syarat sah baca khutbah imam kena ada wudu masa menyampaikan khutbah. Pakaian dia, membar dia, badan dia tak boleh ada najis besar ataupun najis yang tidak dimaafkan. Tiba-tiba tengah khutbah Nabi turun pergi angkat cucu dia. Sahabat tak kata, ya Rasulullah, ente baca khutbah ya Rasulullah, dan batal khutbah macam mana? Huwa Rasulullah. Dia rokok, dia pegang budak tu, dia sujud, dia letak budak tu, dia semayang. Tengah-tengah semayang, kata Abdullah bin Abbas, Nabi pegang aku, Nabi cekak belakang aku belah kiri, Nabi pusing aku main seruduk belah kanan. Tengah semayang Nabi buat. Dan ada hadis pula, kalau kita tengah ada cerita ulama, bila kita tengah semayang kan, orang bagi salam, kalau pintu kita ke depan ke, kita boleh berjalan pergi buka. Benda-benda ni semua pelik, tapi dia ada, dia boleh buat. Jawab salam dengan isyarat dalam solat, tak payah jawab dengan lisan, jawab dengan isyarat. Ada memang geng-geng hak jenis tiga suku ni mana-mana pun ada. Dia belajar bagi salam, dia semangat. Dia tu tengah solat pun, Assalamualaikum. Dia siksa kawan tu. Kawan tu pun buat isyarat. Jawablah tu. Dia tak mensyarat pula. Mensyarat pula. Kan sahabat bersin. Dalam hadis Muslim kan sahabat bersin, hakim, dia tu pergi jawab. Ya rahamukallah, dia perhati. Dia perhati, dia tanya, hang perhati. Dia cakap, hang perhati kau pasal apa? No. Dia kata semua orang pakat tampak paha. Nak habaq kata jangan cakap. Dengan mata dia tu, duk jegil ke dia, kebam gigi mulut-mulut, jangan cakap. Sampai dia kata, aku faham dia marah aku, baru dia senang. Tak kalau dia boleh cakap. Sampai dia kata, habis Nabi bagi salam. Dia kata, ma ra'aitu mu'alliman ahsanu minha qablahu wala ba'da. Aku tak pernah jumpa satu pendidik sebelum ni dan selepas macam Nabi. La syatamani, la darabani. Dia tak marah aku, dia tak pukul aku, dia tak herdik aku. Dia kata ta'al. Dia kata, mai sini, wahai Muawiyah. Innama salah, innama hadhihi salah tasbihun wa takbirun wa qiraatul Quran. Dia kata sesungguhnya ni sembahyang, tak boleh buat benda lain melainkan tasbih, takbir, baca Quran, tu saja. Dan Nabi tak suruh dia pergi ulang balik sembahyang dia. Tak ada. Dan ada orang pernah sembahyang tanpa wudu dengan Nabi. Dalam riwayat Muslim, masa tu ayat tayamum tak turun lagi. Pasal Aisyah punya kalung hilang kan? Jalan-jalan.
Abu Bakar dengar-dengar dia kata kalung hilang, Abu Bakar pergi cubit pinggang dia. Ketu. Cubit korang sakit, ketu. Aisyah kata, menyengit aku. Hang ni tak ada kerja lain bagi susah orang. Tiba-tiba waktu sembahyang masuk. Yang batal wudu, yang tak batal, okey yang batal. Ditupi azan, semua sembahyang. Senggap tak cakap apa, kata wudu batal. Masuk satu sah sembahyang. Kata sahabat, Allah merahmati keluarga Abu Bakar sampai bila-bila. Kerana Aisyah punya kelakuan inilah turun ayat tayammum. Allah merahmati Abu Bakar dan keluarga dia. Bila sampai Madinah, sahabat cerita kat Nabi, ya Rasulullah, ingat dah hari tu cerita rantai hilang. Kita masa sembahyang tu ada dua grup tau. Satu tak ada wudu, satu ada wudu. Ni nak tanya yang tak ada wudu ni apa cerita? Nabi kata lain kali kalau tak ada wudu, tepuk tangan ke tanah, buih ke muka dan gelang tangan. Nabi kata selesai. Kata Nawawi dalam syarah Muslim, Nabi tak habaq pada kawan yang sembahyang tanpa wudu, suruh ulang balik sembahyang dia. Tak ada. Artinya apa? Kalau nak ulang Pakcik Din, saya rasa ni lebih patut ulang. Tapi tak ulang. Yang mana kita dah buat itu kadar kita sah. Hari kita tak larat Pakcik Din, Allahu Akbar ni, Allahu Akbar. Tukar lah dia bah. Adulah. Sami Allah liman hamidah, adulah. Tambah sikit dah larat. Tak larat. Orang tu masuk kawan balik Azhar, seorang tu terkejut. Mana punya mazhab ni, Wahabi pun tak habis lagi, main Wahab apa pula ni. Dah sah lah kat dia. Takat itulah dia boleh buat solat menghadap Tuhan. Takat itulah. Tapi habang makcik, oi, dengan umur dia 83, aduilah ni tak boleh sebut. Tak apa. Tak apa, dia dah aduilah situ. Kita nak pergi habak kat anak dia. Kena habak kat mak hang. Dia kena ulang balik sembahyang dia. Yang tu pun mujuk banyak dia buat. Dia aduilah, hampir suruh dia sembahyang. Padanlah manusia ni dengan kadar dia buat tu, agama datang. Baik, selesai bab tu. Jadi ikhwan, takat kita baca ni, kita tahulah bahawasanya, saya ambil tengah-tengah tu, ketahuilah bahawasanya seseorang boleh solat bermakmum kepada orang yang tidak dia ketahui bahawa dia memiliki kebidahan atau kefasikan berdasarkan kesepakatan ulama. Apatah lagi kita tak tahu imam dia lagu mana. Lagi dah boleh. Cuma orang kata cara dia pakai serban, cara dia beruniform, kita rasa ni macam habis tak ada sehari 5,000 zikir ni. Itu semua berfikir dia. Kita boleh dah ikut dia, kita boleh. Selagi dia tak semai lohok macam semai gerhana, sudah. Satu rakaat dia bagi 2 kali rokok. Yang tu kita tak ikut. Lain kita boleh ikut. Lepas tu kita sambung kat situ, ahli bid'ah maupun pelaku maksiat. Kita tengok. Satu lagi bab pula, orang maksiat. Boleh tak kita ikut dia jadi imam? Dan kita tengok Imam Bukhari ada menakalkan perkataan daripada Imam Az-Zuhri, bagaimana dia sebut tentang orang maksiat. Sehingga kan dalam Bukhari dia ada satu bab apa? Boleh tak sembahyang belakang pondan? Dalam Sahih Bukhari dia bab boleh tak sembahyang. Imam Zuhri ni saya tak tahu dia hidup tahun bila. Dia Imam Syafi'i berguru dengan dia. Atas tu dia telah bahas tentang bab al-mukhannas. Al-mukhannas tentang bab waria ni. Waria ni apa dia? Gabungan perkataan wanita dan pria. Waria. Ataupun dia bagi wadam, gabungan antara Hawa dan Adam. Jadi al-mukhannas. Al-mukhannas, ada orang jenis beranak lembut kan, dia kalau jalan pun kain dia suka pegang tepi. Jantan tapi kain pegang tepi, tak ada parik pun kain pegang tepi. Kata awak haji, saya beranak kain tepi. Yang ni tak masuk. Dia tu jantan, ada misai, ada semua. Tapi mungkin keluarga dia semua perempuan, mereka dia seorang jantan. Mak dia pun masak-masak pun beli pisau, beli jenis mak beli batu lagu tu bagi. Maka dia pun besar, dia tak sangka dia jadi ustaz. Dia pakai jubah pun jalan pegang tepi, lari lagu tu. Yang ni kita kata dia punya tu saja, dia tak masuk dalam bab tu. Tapi al-mukhannas ni apa dia? Memang orang jantan, dia wujudkan
wanita di badan dia. Lepas tu dia pakai uniform jantan, dia nak pergi sembahyang. Dia kata saya dulu pun mak Hatafiz juga, tapi dia punya diri tu macam perempuan. Dia pergi pakai jubah nak takbir. Para ulama bincang boleh tak kita ikut dia, Al-Mukhannas ni. Dalam Sahih Bukhari dia buka tajuk ni, bukan saja ahli bid'ah, tajuk pondan pun ada dalam Sahih Bukhari. Main sunnah ni jauh dia pergi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Right.